السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا وارفعنا وشرفنا بعلم نافع وانفع به أنفسنا وأهلنا وأوطاننا وديارنا وجميع المسلمين يا إلى العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Para jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan dalam kesihatan dan keafiatan. Seperti biasa kita mula dengan kuliah tajwid dan tahsin, dan pada malam ini insya-Allah kita setiap bulan pada awal bulan setiap bulan kita akan kupas iaitu tentang tajwid Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah seperti biasa kita mendahulukan dengan kitab Mutiara Al-Fatihah dari karangan Abu Mardiyah, susunan daripada Ustaz Abu Mardiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri manfaat bukan hanya di dunia sahaja, bahkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kupasan beliau dalam kitab Mutiara Fatihah masih lagi mengenai makna Al-Fatihah. Begitu banyak sekali, jadi saya cuba sedaya mungkin kita habiskan pengertian Al-Fatihah. Kita pernah baca tentang Fatihah itu ruqyah, Fatihah itu al-wafiyah, wafiyah itu Al-Fatihah itu al-waqi'ah, waqiyah, ruqyah, wafiyah, waqiyah. Maknanya apa? Seringkas itu maknanya boleh kita menjampikan dengan ayat Al-Fatihah. Al-wafiyah maknanya mencukupi. Cukuplah dengan keterangan Al-Fatihah itu menguatkan keimanan kita. Itu antaranya. Al-waqiyah menjaga dengan apa? Dengan kita mengamalkannya dan kita dapat memahami Al-Fatihah itu. Fatihah itu juga menjaga daripada penyakit. Alhamdulillah sekarang ini tengah musim-musim corona virus. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah kita pun jadi penawar peristiwa-peristiwa yang kita ketahui. Secara ringkaslah saya ceritakan tentang bagaimana sahabat Nabi ketika itu meminta izin pergi ke sebuah kampung, sebuah tempat penginapan atau kampung orang-orang Arab, dan minta izin untuk tidur tapi tidak diizinkan oleh ketua mereka. Dan nak jadikan sebab ketua tersebut menghadapi gigitan sengat ataupun terkena gigitan serangga. Makna berbahayalah benda tu, kena sengatan. Jadi bisa. Jadi mereka minta tolong daripada salah satu sahabat yang minta izin tu, dan mereka pun maknanya mereka pun terima dengan keikhlasan untuk membantu, dan mereka pun datang untuk mengubati ketua tersebut dan sembuh ketua tersebut. Dan diberikan hadiah, dikatakan begitu banyak dengan kambing-kambingnya. Dibawa kepada Rasulullah. Ini ringkasan ceritanya. Berikan hadiah. Jadi bila dah dibacakan Fatihah sahabat tu, dan baik pula dengan dibacakan Fatihah, jadi penawar Fatihah tu sebabkan baca Fatihah saja. Bacakan Fatihah jadi penawar, dan dia jadi bisa yang dikena sengatan tu dah baik. Dah sembuh lah kan. Jadi dengan gembiranya ketua ni, dia menghadiahkan kambing seperti mana yang saya mengatakan, dan sahabat ni pun pulang kepada Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah, aku ceritalah daripada yang peristiwa yang terjadi itu. Jadi Rasulullah cakap, tak apa, kasihkan aku, berikan aku sedikit. Jadi macam mana ni, aku nak terima ke tidak? Jadi Nabi SAW terima, tapi lepas tu berikan aku sedikit. Jadi harus kita menerima hadiah daripada orang yang kita menolong dan sebagainya, ya.
Jadi ringkasan ceritanya maknanya itulah Al-Fatihah sebaik-baik doa, sebaik-baik tawassul dengan surah Al-Fatihah. Seperti mana amalan-amalan kita, alhamdulillah, guru-guru kita selalu mengingatkan apa baca Fatihah. Doa Fatihah dengan niat syifa, niat penawar, niat sihat, niat dan sebagainya. Kan? Jadi kita tak salah lah kita nak doa bertawassul dengan amal soleh, maknanya bertawassul dengan surah Al-Fatihah. Ya, baik. Jadi kita terus dengan makna yang seterusnya daripada muka surat 6. Siapa yang mengikuti pengajian saya setiap malam, iaitu setiap malam Sabtu, iaitu Jumaat malam antara maghrib dan isyak, kuliah maghrib, tajwid dan tahsin. Kita mula dengan muka surat 6. Maknanya Al-Kafiyah, bermaksud yang memadai. Dinamakan dengan Al-Kafiyah kerana isi kandungannya memadai atau mencukupi kandungan Al-Quran secara ringkas. Itu Fatihah. Jami' mani dalam bahasa Arab. Jami' mani maknanya cukuplah dengan surah Fatihah dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memuji Allah tu Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Dan pujian itu kita yang baca, kan? Kita baca surah Fatihah 17 kali dalam solat 5 waktu, masya-Allah. Jadi terus dengan makna yang seterusnya, Asy-Syafiyah bermaksud menyembuh. Itu dia. Menyembuh dinamakan dengan Asy-Syafiyah kerana isi kandungannya mampu menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah. Itu dia tadi. Kan kebetulan tadi mengubati. Ini penyembuh pula. Allahu Akbar. Dan ad-du'a itu tadi. Ad-du'a bermaksud doa atau permintaan, dinamakan dengan ad-du'a kerana isi kandungannya mengandungi doa, permintaan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Amin. Terus at-tafwid bermaksud melimpah atau meliputi, dinamakan dengan at-tafwid kerana isi kandungannya meliputi, melimpahi kandungan Al-Quran secara umum. Tu dia. Kamil lah, sempurna juga. Tafwid. Baik, terus Al-Kanz ataupun surah Al-Kanz bermaksud perbendaharaan. Dinamakan dengan Al-Kanz kerana ia isi kandungannya mengandungi nilai-nilai pembendaharaan yang sangat berharga. Maknanya macam benda yang bernilai lah. Kanz ni selalu kalau kita faham dia macam makna literally ni, maknanya apa? Ya inilah macam sebuah perkara harta yang istimewa, maknanya berharga, perkara benda yang berharga, kanz kan. Kalau kita faham dulu bahasa Melayu kita pun ambil daripada bahasa Arab, harta karun kan. Baru karun tu dia memang mempunyai harta, tapi harta lah makna harta yang benda yang ada nilai, yang berharga. Tu dia. Okey, surah Al-Hamd. Surah Al-Hamd apa bermaksud surah pujian. Dia memang pujian sebab kita mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak salah kita tengok ini surah Al-Hamd, boleh, tapi jaranglah kan. Tapi banyak nama-nama Fatihah ni sebenarnya. Kerana isi kandungannya penuh dengan pujian kepada Allah. Itu dia ayat 3 yang permulaan tu kan. Surah Asy-Syukur bermaksud surah syukur, dinamakan dengan surah Asy-Syukur kerana isi kandungannya penuh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Munajat bermaksud surah munajat atau berbicara, dinamakan dengan surah Al-Munajat kerana isi kandungannya merupakan munajat, perbualan atau bisik-bisikan antara Allah dan hamba-Nya. Dia dalam hadis nanti kita insya-Allah kita kupas, ada dalam kitab juga nanti. Dia ada dialog sebenarnya. Kita ni dalam Fatihah, dalam solat kita sebenarnya ada dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya suratul Su'al bermaksud surah permintaan, dinamakan dengan surah As-Su'al kerana kandungannya mengandungi permintaan suatu perkara kepada Allah. Surah At-Talab bermaksud surah tuntutan atau permohonan, dinamakan dengan surah At-Talab kerana isi kandungannya mengandungi permohonan memohon sesuatu kepada Allah. Surah Al-Mukafa'ah bermaksud surah imbingan, dinamakan dengan surah Mukafa'ah kerana surah ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imbangan terhadap harta benda orang lain. Imbangan maknanya dia Mukafa'ah ni selalu benda yang apa ni, ada nilai lah, boleh katakan nilai lah juga imbangan, ataupun dia panggil dalam bahasa terhadap atau benda maknanya macam kalau kita apa ni macam memberi upah. Mukafa'ah ni maksud itu, tapi maksud dia itu maknanya dia ada makna mendalam lah kan. Itu dia. Okey, baik, terus surah Al-Munjiyah, surah bermaksud surah memberi kebebasan, dinamakan dengan surah Al-Munjiyah kerana surah ini boleh membebaskan manusia daripada sebarang kesulitan dengan izin Allah. Sebarang kesulitan. Surah Al-Mujziyah bermaksud surah memberi balasan. Allah, mula kita dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Surah Al-Minnah bermaksud surah mengandungi cita-cita. Yalah kita minta kan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wal siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu antaranya lah. Mana beri nikmat, siapa nikmat tu? Orang para anbiya, para as-siddiqin, orang yang selalu membenarkan agama Islam, ataupun orang-orang yang kira dipercayai lah kalau kita literally terjemahkan. Syuhada, para syuhada, was-salihin, orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Okay. Baik, kita terus. InsyaAllah kita habis selesai ini, kita habiskan tentang makna Al-Fatihah. InsyaAllah pada panjangkan umur, InsyaAllah kita terus dengan pengupasan daripada seterusnya penurunan Al-Fatihah, ya. Muka surat 8 pada bulan hadapan, dah bulan puasa. InsyaAllah kalau ada program masih kekal lagi kuliahnya, walaupun bulan Ramadan ini, InsyaAllah mungkin kita akan buat seperti biasa. InsyaAllah kita mohon pada Allah SWT, ya. Jadi kita berhenti di sini sahaja dulu dan terus dengan kupasan Al-Fatihah. Selalu kita mula dengan Al-Fatihah, kan? Saya pun tadi terlupa, tapi tak apalah, alhamdulillah kita mula. Tadi kita dah baca doa. Jadi sekarang kita cuba sedaya upaya kita mula dengan tajwid ataupun dia panggil tahsin. Tajwid itu tahsin, tahsin itu tajwid sebenarnya, ya. Cuma dalam sekarang ni bezakan tahsin ni lebih kepada praktikal. Tajwid tu lebih pada teori lah kalau ikut adat orang kita faham. Tapi sebenarnya tajwid itu tahsin, tahsin itu tajwid. Sama aja, tak ada beza. Cuma tahsin nampak bahasa tu tahsin kan lembut, sedap sikit kan. Tajwid macam tajwid saya semua tak ingat lah ustaz. Padahal hakikatnya tajwid, tahsin itu ialah baca dengan betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, pada tabi'in dan seterusnya. Hukumnya wajib mempelajari bacaan dengan betul, bukan wajib belajar tajwid. Maknanya apa? Orang faham wajib belajar tajwid. Tak, belajar tajwid, baca dengan apa? Dengan betul. Yes, itu wajib. Belajar tajwid maknanya membetulkan bacaan Quran, itu yang wajib. Nak kena faham lah. Saya kasih faham supaya agar tidak confuse, ya. Ustaz, kita mesti belajar tajwid ni, mesti belajar A to Z kan. Jadi sebenarnya tajwid itu sebenarnya praktikal, kita membetulkan bacaan kita, ya. Jadi kita terus dengan Fatihah, insya-Allah. Kita mula seperti biasa baca Fatihah, hukumnya sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan lagi sekali. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ginikan supaya nampaklah. Ada nampak situ dia punya cara-cara bacaannya. Jadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu contohnya. Hukumnya sunnah. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Genggamkan. Sin nampakkan bis. Baris bawah. Bis, jangan be. Tu ni. Saya kongsikan apa yang ditegur oleh guru-guru kami di Syria, baik pun di Mesir, sama saja, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ha-nya jaga, jangan ha yang ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tu salah, ya. Ini wajib belajar, baca dengan betul. Tak ingat tajwid, kalau orang kita faham, tajwid mesti ingat Ustaz. Tak ingat tajwid tak apa, tapi baca dengan tajwid itu yang dikehendaki, ya. Saya tekankan selalu, tajwid maknanya praktikal. Baca Quran dengan betul, bukan menghafal hukum-hukum tajwid. Tak hafal tak mengapa. Okay. Saya ingatkan lagi sekali. Cuma kena ingat, tahu baca betul, sudah cukup. Untuk bagi orang peringkat yang nak mengenal pembacaan Quran dengan betul, ya. Dia kekal, supaya Al-Quran tu kekal kesucian dia. Bagaimana dibacakan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi SAW sampai pada sahabat, sampai kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, terus saya bacakan lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh yang pertama. Bismillah ayat daripada Al-Fatihah.
Mazhab Syafi'i, saya selalu tekankan mazhab Syafi'i, kita di Singapura mazhab Syafi'i, sunnah hukumnya, bukan sunnah, maaf, hukum dia wajib baca Fatihah, baik kuat baik pelan, sebab Fatihah daripada Bismillah, daripada Fatihah, mana balik saya, Bismillah termasuk ayat yang pertama dalam Fatihah. Kalau kita lihat mushaf kita lihat itu. Dan periwayatan kita bacaan Quran, riwayat Hafiz an Asim pun menganggap ayat daripada Fatihah, ya. Jadi samalah mazhab Syafi'i, fiqih pun sama, dalam pembacaan Quran pun sama. Jadi bacaan kita bismillah menganggap ayat. Jadi mesti baca dengan betul, wajib, ya. Tadi saya dah contohkan. Terus dengan ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya bacakan lagi sekali. Salah. Lam, naikkan lam. Nah, kalau lidah, kalau para masyayikh kalau tunjukkan contoh mesti ni kan. Tunjukkan lidah nampak tegak gitu. Subhanallah. Ini hiraf dia panggil situ lah kalau bahasa tajwidnya. Da, bukan du. Kalau orang Arab bual Melayu kan macam itu. Tidak ada. Bukan tidak ada. Orang Melayu tidak ada kan. Tidak ada baca macam gitu. Ni kalau orang Arab belajar bahasa Melayu, bahasa fusha, bahasa baku lah kan, sedap kita dengar. Jadi kalau kita sebut baca depan alhamdu, relax je. Jangan stres lah. Kalau baca alhamdu kan beza. Du dengan alhamdu da dekat depan. Macam bahasa Inggeris juga there, over there, contohlah kan. Macam dal, kita nak kuah dal, pergi peratah kita nak dal. Salah lah kan, dal lah, tu bahasa Melayu, bahasa biasa. Tapi kalau Arab dal, huruf dal, tu dia keluar sedikit. Macam huruf ta, ti sama, okay? Jadi jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matikan, nun mati. Bukan nun mati je, kita yang matikan. Waqaf dipanggil. Arid lis-sukun, kita yang mematikan hujung ayat tu. Tu bahasa dipanggil mad arid lis-sukun dalam bahasa Arab dia. Senang nak ingat. Mana kita yang matikan dia. Kita mematikan dia disebabkan sukun. Mana kita mematikan jadilah dia sukun. Tu bahasa literally lah, terus cepat punya kan. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Tadi nun, sekarang mim. Ya. Sabdu tu pun sama. Ar-Rahmanir Rahim. Turun. Him. Kalau nak betul-betul baris bawah macam gitu. Tapi jangan stres lah. Jangan, tak payah stres. Relax je. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan terlalu lama. Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Itu tak. Ar-Rahmanir Rahim. Dengan satu getaran saja. Itu namanya sabdu. Itu namanya takrir dalam ilmu tajwid, dalam bahasa tajwid. Mana kalau kita belajar teori itu takrir. Awak tak ingat tak apa, tapi baca betul. Dah. Kerana pelepasan daripada fardu ain tu dah terlepas. Setiap orang Islam kena belajar Fatihah betul, fardu ain. Mana mesti belajar. Wajib. Pasal apa? Ada kaitan dengan ibadah solat, ya. Baik. Terus ayat yang keempat betul. Bismillah kita dah sebut. Alhamdulillah ayat kedua. Ar-Rahman ayat ketiga. Ayat empat, dengar saya baca dengan ma. Itu bukan alif. Ma. Ini. Oh, ini makan masa saya kalau baca dengan Syekh selalu tegur. Bukan ma ke dalam. Wallah alam, dalam macam mana? Tu wallah alam, tapi macam gitulah. Itu punya alif lah. Ini semua kita makan masa lah, kita nak menguasai. Tapi kita baca sederhana saja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Middin. Maliki. Bari bawah nampak kan? Maliki jangan maliki tu nampak. Kalau dengar macam ada nafas, sebab mic ni baik. Kadang-kadang suara tu dia tangkap kuat, tapi sebenarnya dia tak perlu kuat. Maliki tak perlu. Tak perlu ada nafas. Maliki yaumiddin.
yaumiddin maliki yauki. Satu je, satu je, tak ada nafas. Tak ada gitu. Salah. Selalu kerap kadang-kadang orang terlalu kuatkan. Maliki yau. Itu tak perlu. Bismillah. Tak perlu kuat lah. Maknanya kita baca maliki yaumiddin. Itu dia caranya. Tahan dal sebab ada sabdu. Maliki yaumiddin. Di kan. Kalau Syekh tunjuk, Masya Allah, saya banyak manfaat daripada masyayikh ni. Dia suka tunjuk macam mana dia tunjuk macam ni lah. Maliki yaumiddin. Tapi baca jangan macam gitu, stres nanti. Maliki yaumiddin. Tak perlu. Itu untuk pengajian, untuk menyampaikan. Maknanya dah mesti tahan kat situ. Jadi kita baca sederhana. Mana selalu saya sebut sederhana apa ni? Jangan stres, maksud saya sederhana. Apa sederhana Ustaz? Jangan stres, relax. Maliki yaumiddin. Okay. Cukuplah tu. Dal dah macam orang Arab, insya-Allah. Baik. Terus ayat kelima kita bacakan, saya bacakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyya pertama, kedua mesti sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Jangan selalu orang kita selalu dah kerap juga saya dengar. Yang sekarang lah, kalau dulu jangan cakap lah. Saya tak nak cakap pasal zaman dulu. Mana iyyaka itu lagi teruk. Iyyaka kan? Iyyaka buka. Ratakan. Kadang-kadang kita stres, saya faham. Kadang-kadang macam kita nak dengarkan ain betul kan. Jadi kita macam Kadang-kadang Kadang-kadang bunyi macam kaf. Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau satu-satu, sebiji-sebiji saya bacakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi nun. Matikan gitu. Jangan mati, cepat-cepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu dia nak cepat-cepat tutup. Kadang-kadang tak perasan. Tutup nanti orang ingat bunyi macam mim lah. Ni saya kerap saya dengar orang baca macam gitu. Jadi perhatikan betul-betul bunyi nun betul-betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hujungnya. Okey. Baik, kita terus dengan ayat yang ke-6. Tadi saya dah terangkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama. Dan saya ingatkan lagi sekali, jaga jangan terpanjang. Selalu kerap juga orang-orang kita suka panjang ya. Iyyaka na'budu wa salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Relax, jangan ada nafas tak. Ratakan. Nasta'in. Itu contohnya. Okey, baik. Terus dengan ayat ke-6. Ihdinas sirah. Kalau saya tengok macam saya macam ada sengit sikit lah, tak tahu kenapa. Tapi sebenarnya sebab nak tekan kan, jadi the sin sama tempat tapi ditebalkan. Pangkal dia naik. Jadi bawah dia tak masih kekal. Itu namanya itbaq, dari sifat tambahan sikit. Itbaq. Terkumpul bunyinya. Dari bawah masih lagi bunyi tebal. Jadi saya bacakan. Situ sabdu jadi kena tekankan sofir. Sofir ni siulan yang lebih sikit daripada sifat. Kalau kita belajar tajwid, sifat bukan tafashi, maaf. Sifat hamas dia ada tambahan sikit. Sod tu. Tu dia. Kalau sod, kalau hamas dah cukup. Tapi dia tambah sikit sebab dia sabdu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, bukan mustaqim. Tu kaf. Mustaqim. Turun, tapi dia tak turun seperti kaf. Turun sederhana. Maknanya dia turun macam biasa, relax. Qi. Bukan qi. Kaki, yes. Qi. Jadi
ihdinas siratal mustaqim. Mustaqita. Nasta'in sama. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dapat manfaat ya. Situ sad kena lebihkan sikit sebab ada sabdu. Okay. Talmus, jangan talamus salah. Talmustaqim. Tu dia. Umar kalau kita belajar sifat dia tu al-bainiyah kalau Syekh Aiman Suwaid daripada kitab dia syarah daripada Ibn Jazari dia menerangkan bainiyah lah sifat dia yang kalau kita belajar tajuk yang buku-buku sekarang ni panggil tawassut sama je maknanya sama lebih kurang sama cuma dia kedepankan maknanya al-bainiyah makna pertengahan lah kan sederhana makna dia tak berapa kuat tak berapa itu sifat dalam bahasa Arab lah maknanya tak perlulah hafal sebab apa saya tunjukkan contoh tu dah bagus maknanya itu yang kita dikehendaki itu sebenarnya hakikat tajwid ya tadribul lisan dia panggil saunul lisan anil khata maknanya apa menjaga lidah daripada salah tu tujuan tajwid sebenarnya baik terus ayat ke-7 saya bacakan sampai habis dulu dengarkan betul-betul itu sepatutnya kita baca tapi kalau tak mampu kita potong dua lah makna berhenti ya. Contoh saya bacakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi nafas yang panjang sebaiknya baca sampai habis. Tak sampai berhenti yang selalu kita berhenti. Tak salah ya. Cuma dia ada yang lebih baik ada yang kurang lah. Maknanya lebih baik itu bukan yang baik itu paling betul, tidak. Maknanya yang tak mampu yang pertama buat yang kedua. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Ambil nafas. Jangan tak ambil nafas. Tu yang nafas tak cukup. Ghairil tipis ra-nya. Ra-ri kan? Tipis. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Contoh saya bacakan lagi sekali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sini selalu saya tekankan berapa tempat yang kerap orang salah. Sira, si sama, dia kurang sikit daripada yang pertama. Ihdinas sira. Si masih lagi nampakkan dia safir tapi tak kuat. Mana hamas dah cukup. Tak hamas pun tak sebab apa dia sebut baris bawah dia tak perlu gitu tak relax aja siratal ladzi dha situ selalu kerap kena ingatkan dha huruf dha tidak ada dalam bahasa Melayu siratal ladzina an'amta 'alaihim satu-satu saya sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim dulu, hamzah dulu. Ni selalu kerap orang salah. Dia sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak saya pun macam gitu. Itu common. Pertama hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him ya kan? Hamburger. Sedap juga pakai hamburger. Okay. Him. Kalau baca Quran, him. Awak nak baca lain daripada bahasa Arab lain, tak mengapa. Tapi kalau baca Quran, wajib baca apa yang disampaikan para ulama, alaihim. Okay. Terus, ya, matikan. Ghairil mau. Jangan, magdu. Ni selalu saya ditekankan oleh Syekh. Jangan tak. Lepaskan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dot mesti wajib 6 harakat. Tak pernah kurang.
Dot yang paling susah ni saya nak terangkan. Dot ni lidah kita ibarat. Saya tunjukkan sini. Di tepi sini, pilih kanan atau kiri. Kalau ikut saya lah, kanan atau kiri. Jangan baca dua-dua, pilih. Jadi naik ke atas tu, naik. Mesti naik ni. Melekatkan. Waladdo. Dot ni, huruf dot. Kita sebut dot, dia tepi semua. Kalau lam kita sebut apa? Tepi atas tu ada. Begini. Sini. Ni. Ni contohlah. Contoh sini. Lam. Kalau dot sini. Jadi waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dia. Jadi dot memang antara yang selalu cabaran bagi bangsa kita lah. Tapi alhamdulillah kita upaya kita mampu, kita kemampuan kita ataupun sedaya kita dah usahakan, bukan tak ada usaha. Jadi kita cuba baca dengan baik, maknanya pembaikan Fatihah. Nanti insya-Allah saya pernah kongsikan kitab tajwid daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Tasin. Jadi insya-Allah dalam panjang umur bulan depan ataupun bulan puasa nanti insya-Allah, ataupun selepas bulan puasa kita akan teruskan dengan pengajian kita insya-Allah. Jadi sampai sini sahaja, mudah-mudahan manfaat. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Fatihah ini, dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembaikan baca Fatihah ini, dan solat kita pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya insya-Allah. Dengan itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.